Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali pada bacaan kitab Sahih Imam Muslim siri yang ke-246, di mana kita telah tiba pada riwayat yang ke-4527. Riwayat yang ke-4527 daripada Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan kali ini Imam Muslim membawakan hadis-hadis berkenaan tentang tahrimil ghadar, haram untuk melakukan pengkhianatan. Dan kebanyakan hadis adalah lebih kurang sama, di mana pengkhianat akan diletakkan baginya tanda pada hari kiamat supaya semua manusia boleh nampak dan lihat inilah pengkhianat. Bahkan dalam sebahagian riwayat bakal kita baca bahawa tanda tersebut adalah berupa bendera yang dia akan diletakkan di punggungnya, yang sebagai satu penghinaan untuk pengkhianat-pengkhianat tersebut. Maka sama ada mengkhianati janji ataupun mengkhianati apa, semuanya termasuk di dalam hadis-hadis ini. 4527 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalin wal akhirin." Apabila Allah telah mengumpulkan umat-umat yang terdahulu dan kemudian yaumul qiyamati, pada hari kiamat, yurfa'u, akan dinaikkan, likulli ghadir, bagi setiap pengkhianat, liwa'un, bendera. Maksudnya dengan bendera tersebut orang pada hari kiamat semua tahu ini adalah bendera yang khusus diberikan kepada orang yang khianat. Likulli ghadir, setiap pengkhianat akan dinaikkan bendera baginya. Maka dikatakan, hadhi ghadratu fulan ibni fulan, ini adalah pengkhianatan orang ini kepada orang lain dan seumpamanya. Riwayat 4528 lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Wa bihi qala hadatsana Abu Rabi' al-Ataki qala hadatsana Hammad qala hadatsana Ayyub tawil wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi qala hadatsana Affan qala hadatsana Sahr ibn Juwairiyah kilahuma an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis. 4529 baca sanad dia. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Innal ghadir, sesungguhnya pengkhianat, yansibullahu lahu, Allah akan meletakkan untuknya, liwa'un, bendera, pada hari kiamat. Fayuqalu, maka akan ada suara yang memberitahu, membuat pengumuman kepada orang lain, ala, dengarlah, ketahuilah, hadhihi ghadratu fulan, ini adalah pengkhianat yang namanya sekian-sekian." Maka akan diwar-warkan, disebarkan supaya orang tahu dialah pengkhianat pada hari kiamat kelak. 4530 baca sanad dia. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala telah berkata bahawa aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, likulli ghadir, semua pengkhianat, tak ada yang terkecuali, kecuali yang bertaubat, yang meminta maaf. Semua pengkhianat akan diberikan, diletakkan bendera padanya pada hari kiamat. 4531 baca sanad dia.
Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi SAW baginda bersabda, likulli ghadir, setiap pengkhianat akan mempunyai tanda berupa bendera pada hari kiamat. Yuqalu, akan ada suara yang menyeru, hadhihi ghadratu fulan, inilah pengkhianatan orang sekian-sekian. Dan supaya semua orang tahu perangai dia dan sikapnya pada hari kiamat. 4532 yang ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Wabila qala wadatsana Isa kun Ibrahim qala akhbarana Nadr bin Shumail tawil wabila qala wadatsani Ubaidullah bin Sa'id qala hadatsana Abdurrahman jami'ah an Syu'bah fi hadha al-isnad wa laysa fi hadits Abdurrahman yuqalu hadhihi ghadratu fulan. 4533 baca sanad dia. Daripada Abdullah radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, likulli ghadir, setiap pengkhianat akan diberikan tanda berupa bendera yaumul qiyamah pada hari kiamat. Yu'rafu bih, dengan bendera tersebut dia akan dikenali. Semua orang tahu, oh inilah pengkhianat kat dunia. Inilah yang terkenal dengan pengkhianatan ketika waktu hidup. Yuqalu, bahkan ada suara yang akan menyeru, hadhihi ghadratu fulan, ini adalah pengkhianatan yang telah dilakukan oleh orang sekian dan sekian. 4,500, maka skema pun termasuk dalam ni. Pengkhianat pada waktu itu mengkhianati kepercayaan yang orang berikan. 4,534 yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa bila qala hadatsana Muhammad al-Musanna wa Ubaidullah ibn Sa'id qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Syu'bah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli ghadir liwa'u yawmal qiyamati yu'rafu bih. Riwayat berikut kita akan baca, Allah akan menghina pengkhianat-pengkhianat ini yang mana bendera itu akan dipacak, akan diletakkan pada dubur dia, pada punggung dia, pada kemaluan belakang dia. Dahlah ada suara yang akan menyuruh dia pengkhianat. Dahlah ada bendera yang semua orang boleh nampak. Bendera itu Allah letakkan di mana? Di punggung dia. Sebagai satu penghinaan kepadanya. Terus 4,350. Nabi SAW bersabda, likulli ghadir, setiap pengkhianat akan mempunyai bendera di mana? Indastih, di punggungnya pada hari kiamat. 4,536, maka diterangkan antara pengkhianatan yang paling besar adalah apabila pemerintah mengkhianati rakyatnya, mengkhianati orang bawahan dia. Terus 4,536. Sabda Nabi SAW, likulli ghadir, setiap pengkhianat akan mempunyai liwa'un, bendera yaumal qiyamati pada hari kiamat. Yurfa'u lahu, bendera tersebut akan ditinggikan untuk orang tersebut biqadri ghadrih, berdasarkan kepada pengkhianatan dia. Lagi besar pengkhianatan dia, lagi banyak pengkhianatan dia, lagi tinggi bendera tersebut Allah akan letakkan di punggungnya. Sabda Nabi, ala ketahuilah, wala ghadir, dan tidak ada pengkhianatan a'zam yang lebih besar di sisi Allah min amiri ammah, daripada pengkhianatan seorang ketua, seorang penguasa ammah terhadap orang ramai, terhadap rakyatnya. Terus riwayat seterusnya adalah dua hadis yang Imam Muslim bawakan nak menerangkan bahawa boleh untuk melakukan muslihat ketika berperang. Namun pun berperang, maka janganlah kita menjadi lurus bendul, kita nak berkata benar ketika dalam peperangan. Maka peperangan namanya adalah muslihat dan tipu daya. Babu jawazi, harus untuk melakukan al-khida' muslihat fil harbi sewaktu di dalam peperangan. Terus 4,537. Jabir radhiyallahu ta'ala telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, al-harbu khud'ah, peperangan itu adalah penuh dengan tipu muslihat.
Maka apakah maksud boleh melakukan tipu muslihat? Maka pada baris yang ketiga daripada awal tajuk kata Imam Muslim kata Imam Nawawi rahimahullah, wattafaqal ulama, para ulama telah bersepakat bahawa harus untuk melakukan muslihat terhadap al-kuffar, musuh-musuh Islam di dalam peperangan, kaifaamkan bagaimana perlu, illa kecuali an yakuna fihi naqdu ahdin, jika terdapat pelanggaran perjanjian maka tak boleh, au aman, ataupun terdapat pelanggaran terhadap jaminan keamanan maka tak boleh. Wa qad sahha fil hadis, dan telah jelas di dalam hadis jawazul kizib, bahawa dibolehkan untuk berbohong pada 3 situasi, yang antaranya adalah ketika mana di dalam perang. Namun kata At-Tabari, maka yang dimaksudkan boleh untuk muslihat adalah al-ma'arid, dengan menggunakan kata-kata yang mempunyai 2 makna ataupun lebih. Maksudnya bukanlah bohong sepenuhnya, tetapi menggunakan makna yang orang dengar faham lain dan orang yang bercakap inginkan maksud yang lain. 4538 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Rahman bin Samin qala akhbarana Abdullah bin Al-Mubarak qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-harbu khud'ah. 4539 baca sanad dia. Kita mula masuk berkenaan tentang tajuk yang kadang-kala ramai orang terlepas pandang, iaitu Nabi menyebut karahah, tidak disukai, tamanna liqa'il adu, menginginkan, mengharapkan bertemu musuh. Maka Nabi larang untuk kita ada keinginan untuk bertemu musuh, mengharap bertemu dengan musuh. Namun kalaulah dah bertemu dengan musuh, wal amri bis sabri indal liqa', perlu untuk bersabar sewaktu pertempuran. Bila dah bertemu dengan musuh, maka kena ada sabar. Sebelum, maka dilarang daripada mengharap dan menginginkan. 4539 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, la tamannau, janganlah kamu mengharapkan, menginginkan liqa'al adu, untuk bertemu dengan musuh. Namun wa idza laqitumuhum, apabila kamu telah bertempur dengan mereka, fasbiru, maka hendaklah bersabar. Jangan melarikan diri daripada medan pertempuran. 4540 baca sanad dia. Abdullah bin Abi Aufa telah menulis dalam suratnya bahawa fakataba ila Umar ibn Ubaidillah, beliau telah menulis surat kepada seorang panglima yang bernama Umar bin Ubaidillah, hina sara, ketika Umar bin Ubaidillah membawa pasukannya ilal Haruriyah, ke tempat yang bernama Haruriyah, dalam pada untuk menentang golongan Mu'tazilah. Yukhbiruhu, maka Abdullah bin Abi Aufa memberi pesanan kepada Umar bin Ubaidillah, anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Nabi SAW pada sebahagian daripada hari-hari yang mana baginda perlu bertemu pada hari tersebut dengan musuh, yantaziru, maka baginda akan menunggu, hatta idza malati syamsu, sehingga condongnya matahari, bermaksud masuknya waktu zuhur. Lepas zuhur baru Nabi berperang. Maka kenapa Nabi berperang lepas zuhur? Sebenarnya Nabi suka perang waktu pagi. Tapi kalaulah tak berlaku pertempuran waktu pagi, maka Nabi akan suka bertempur selepas daripada zuhur. Sebab itu kita lihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada baris yang keempat daripada bawah. Kata Imam Nawawi, annahu kana idza lam yuqatil awwalan nahar, apabila tak berlaku pertempuran pada awal pagi, maka Nabi akan tunggu sehingga tergelincirnya matahari. Maka Nabi akan tunggu masuk zuhur, barulah Nabi SAW mulakan pertempuran. Maka Nabi akan berdiri di kalangan pasukan baginda. Faqala, maka baginda akan bersabda memberi semangat yang terakhir bagi mereka. Ya ayyuhan nas, wahai orang ramai, la tatamanna, janganlah kamu berharap liqa'al adu, untuk bertempur dengan musuh. Was'alullaha, dan sentiasalah meminta kepada Allah al-afiyah, kesejahteraan. Namun fa idza laqitumuhum, apabila kamu telah bertemu dengan musuh, fasbiru,
maka hendaklah kamu bersabar. Wa'lamu dan ketahuilah annal jannah sesungguhnya syurga terdapat di bawah zilalis suyuf, bayang-bayang pedang. Summa qama Nabi, kemudian Nabi akan berdiri dan berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah zat yang menurunkan Al-Quran, wa mujriyas sahab, zat yang menggerakkan awan, wa hazimal ahzab, zat yang mengalahkan pasukan-pasukan lawan, ihzimhum, kalahkan mereka, wansurna alaihim, dan bantulah kami dalam bertempur dengan musuh. Hadis yang seterusnya ada lebih kurang 4 hadis berkenaan tentang sunnah untuk berdoa bin nasar agar beroleh kemenangan inda liqa'il adu, apabila bertempur dan bertemu dengan musuh. 4541 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, da'a Rasulullah, Nabi SAW telah berdoa ke atas tentera-tentera pasukan musuh seraya berdoa, Allahumma munzilal kitab, wahai Allah yang menurunkan Al-Quran, sari al-hisab, ya Allah yang segera hisab perhitungan, ihzimil ahzab, kalahkanlah pasukan lawan, Allahumma zimhum, ya Allah kalahkanlah mereka dan goncangkanlah keteguhan-keteguhan mereka. 4542 dan 43, kedua-dua riwayat ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. Wabila qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' bin al-Jarrah an Ismail bin Abi Khalid qala sami'tu bin Abi Aufa yaqulu da'a Rasulullah sallallahu bimithli hadis Khalid ghaira annahu qala hazim al-ahzab wa lam yadhkur qawlahu Allahumma. 4543. Wabila qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa ibn Abi Umar jami'a an ibn Uyainah an Ishaq bi hadzal isnad wa zada bin Abi Umar fi riwayatihi mujriyas sahab. 4544 baca sanad dia. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW kana yaqul, ada berdoa yaum Uhud, pada peperangan Uhud. Tapi yang lebih masyhur doa ini disebut oleh baginda pada peperangan Badar. Maka mana satu yang lebih tepat? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada baris yang ketiga daripada awal tajuk. Maka kata Imam Nawawi, waja'ahu fi hadhihi riwayah, telah datang doa ini dalam riwayat ini, bahawa Nabi telah mengungkapnya pada peristiwa Uhud. Waja'a ba'dah, dan ada yang menyebut bahawa ianya telah berlaku pada peperangan Badar. Wahwal masyhur, dan itu riwayat yang lebih terkenal yang ada dalam kitab sirah dan kitab yang menceritakan tentang peperangan Nabi. Wala mu'aradah, namun sebenarnya tidak ada sebarang pertembungan di antara kedua riwayat ini. Berkemungkinan Nabi menyebut pada kedua-dua situasi dan keadaan. Jelas ke jelas? Terus baca riwayat seterusnya. Apakah doa dia? Maka Nabi ada berdoa, Allahumma, ya Allah, innaka intasya, jika engkau mahu, la tu'bad fil ardi, maka engkau tidak lagi akan disembah di atas muka bumi. Kenapa? Bila kalahnya pasukan tentera Islam ini. 4545 baca sanad dia. Haram dalam peperangan sekalipun untuk membunuh para wanita dan kanak-kanak. Tak boleh. Islam tak benarkan. Walaupun musuh mungkin buat kepada Islam, tetapi Islam tak benarkan untuk membunuh kanak-kanak dan wanita. 4545 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya ada seorang wanita wujidat, dijumpai pada sebahagian pertempuran baginda Nabi, maktulatan, dalam keadaan terbunuh, fa'ankara, maka baginda tidak bersetuju, baginda marah dengan perkara tersebut, maka baginda telah melarang daripada membunuh wanita dan kanak-kanak. 4546 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wujidati imra'atun, telah dijumpai seorang wanita, maqtulatan, terbunuh pada sebahagian daripada peperangan baginda Nabi. Fanaha Rasulullah, maka baginda telah melarang daripada membunuh para wanita dan kanak-kanak. Bab yang seterusnya, namun kalaulah mereka terkorban fil bayat, disebabkan serbuan pada waktu malam,
Kadang-kala tentera perlu melakukan serbuan pada waktu malam min ghairi ta'ammud, tanpa sengaja, maka dimaafkan dan tidaklah berdosa. 4547 baca. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Sa'ab bin Jathama radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, su'ila Rasulullah, Nabi SAW telah ditanya berkenaan tentang adar, tempat minal musyrikin, musuh-musuh Islam, yubayyatun, apabila tempat tersebut diserang, dilakukan serbuan pada waktu malam. Yubayyatun, dilakukan serbuan pada waktu malam. Fayusibun, maka terkorban, min nisaihim wa zarariyihim, daripada wanita dan juga anak-anak musuh. Maka Nabi pun bersabda, hum minhum, mereka itu sebahagian daripada pasukan musuh. Kalaulah tanpa sengaja, maka Nabi SAW tidaklah menggalakkan, tapi Nabi menyebut tidaklah ada sebarang dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu pada baris yang pertama daripada hasyiah, bukan syarah Nawawi, daripada hasyiah bawah dia, maka disebut hadza mahmulun ala halati darurah. Ini adalah situasi pada keadaan yang benar-benar terdesak ketika mana perang. Wa ma sabaqa, dan apa jua hadis yang sebelum ini adalah pada keadaan yang bukan darurat. Terus riwayat seterusnya. Daripada Sa'ab bin Jathama radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah bertanya, ya Rasulullah, wa utusan Allah, inna lanusibu fil bayat, sesungguhnya kami telah mendapati pada serbuan mengejut pada waktu malam, min zarari, daripada terkorbannya kanak-kanak musuh-musuh Islam. Maka baginda bersabda, hum minhum, mereka pun termasuk daripada kalangan ibu bapa mereka. 4549 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, daripada Sa'ab bin Jathama, sesungguhnya Nabi SAW telah ditanya, lau anna khailan, kalaulah sekiranya pasukan berkuda, khail bermaksud pasukan berkuda, tentera berkuda, agharat, menyerbu ataupun menyerang hendak, minal lail, pada waktu malam. Dan kita dah belajar apakah hukum membuat serbuan dan menyerang hendak, maka syaratnya telah diberi amaran dan telah diajak musuh untuk beriman dan seumpamanya. Fa'asabat, maka terbunuhlah daripada kalangan anak-anak musuh. Maka baginda pun bersabda, hum, kanak-kanak tersebut termasuk daripada sebahagian daripada ayah dia, keluarga dia. Bab yang seterusnya, jawazi qat'i asjaril kuffar, diharuskan untuk memotong akan pokok-pokok musuh, wa tahriqiha, bahkan untuk membakar dia. Orang dulu, terutamanya pihak musuh pada zaman Nabi, mereka sangat sayang kepada tanaman-tanaman pohon kurma yang mereka tanam. Sebab itulah sumber makanan mereka. Bahkan dalam banyak peristiwa, mereka sanggup berdamai apabila Nabi SAW ingin untuk membakar tanaman dan kebun mereka. Maka ini salah satu daripada taktikal perang Nabi. 4550 baca sanad dia. Dekat bawah tapak kaki tu. Maka sesungguhnya Nabi SAW telah membakar nakhla Bani Nadir, pokok kurma, kebun kurma milik Banu Nadir. Wa qata'a, dan baginda telah menebang pokok-pokok mereka. Dan inilah kebun mereka yang terkenal, yang pada zaman itu dikenali sebagai Al-Buwairah, kebun Al-Buwairah mereka. Maka telah berkata Qutaibah dan Ibn Rumah dalam hadis mereka, maka Allah telah turunkan ayat membenarkan perbuatan Nabi kerana ini termasuk daripada maslahah perang, taktikal perang. Firman Allah, ma qata'tum, apa jua yang kamu potong daripada pohon kurma, au taraktumuha, ataupun kamu biarkan ia qaimatan, kekal berdiri, ala usuliha, pada batang-batang pohon, maka adalah dengan izin Allah, dan semua ini dilakukan wal yukhziyal fasikin, untuk mempermalu dan memperhinakan orang-orang yang bersikap melampaui batas. Al-fasikin, melampaui batas. Maka kenapakah turun ayat ini pada hasyiah nombor 2?
ayat ini turun, wadzalika anna hina qata'ana nadau ya Muhammad qad kunta tanha 'anil fasad. So bila Nabi nak potong, mereka menyeru Nabi daripada kubur mereka, wahai Muhammad, kamu telah dilarang daripada melakukan kerosakan. Maka apakah sebab kamu memotong kebun-kebun kurma ini dan membakarnya? Maka Allah pun turunkan ayat. As-Suhaili pula memberi pandangan yang lain. Beliau berkata, telah ada sikap tidak bersetuju pada kalangan sebahagian umat Islam kenapa Nabi buat begini. Maka Allah pun turunkan ayat membenarkan perbuatan baginda Nabi. Jelas ke jelas? 4551 baca sanadnya. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala sesungguhnya Nabi SAW qata'a telah menebang nakhla, kebun pohon-pohon kurma milik Banu Nadir, wa harraqa dan telah membakarnya, walaha yaqulu Hasan dan ketika itulah Hasan bin Thabit melantunkan syair, wahana dan telah mudah ala sarati Bani Lu'ayyin bagi para bangsawan Quraisy, Bani Lu'ay maksudnya Quraisy, harikun untuk membakar bil buwairah kebun kurma yang dikenali sebagai buwairah, mustatiru yang percikan apinya terbang ke segala arah. Terus riwayat seterusnya, wa fi zalika, dan pada peristiwa itulah telah turunnya surah yang kelima daripada surat, ayat yang kelima daripada suratul Hasyr. 4552 baca sanad dia. Maka Nabi SAW kata Abdullah bin Umar telah membakar kebun kurma milik Banu Nadir. Seterusnya baca. Tahlilil ghanaim lihadil ummah khassah. Umat ini dapat harta rampasan perang sebenarnya umat yang terdahulu tak dapat. Ini adalah khusus untuk umat Nabi SAW sebagai hadiah daripada Allah untuk umat Nabi. 4553 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya, telah berjuang seorang nabi daripada nabi-nabi yang terdahulu. Maka dia pun berkata kepada kaumnya, la yattabi'ni, jangan ikut aku dalam pertempuran ini mana-mana lelaki, qad malaka yang baru sahaja bernikah, bud'a imra'atin dengan seorang wanita, dalam keadaan dia ingin untuk bermalam pertama dengan isterinya, walamma yabni, dan masih lagi belum bermalam pertama. Maka jangan ikut, sebab dia tak akan fokus di dalam pertempuran ini. Wala akhar, Nabi ini berkata, dan jangan ikut orang yang telah membina binaan, walamma yarfa sukufaha, dan binaan dia tinggal lagi sedikit untuk siap, iaitu belum dinaikkan dia punya atap. Maka yang ni pun jangan ikut. Wala akhar, dan begitu juga jangan ikut mana-mana orang yang telah membeli kambing atau khalifat ataupun unta, wa huwa muntazirun, yang dia sedang tunggu binatang tersebut untuk melahirkan. Qala, berkata perawi, faghaza, maka Nabi tersebut pun telah berperang, bertempur, fa'adna lil qaryah, maka dia telah menghampiri akan satu perkampungan sewaktu solat asar ataupun hampir dengan waktu asar. Maka Nabi ini telah berbicara dengan matahari, anti ma'murah, wahai matahari, kamu pun adalah makhluk yang mengikut perintah Allah. Wa ana ma'murah, dan aku juga adalah makhluk yang menurut perintah Allah. Allahumma bisa, ya Allah, tahanlah seketika matahari ini. Fahubisat, maka matahari tersebut telah tertahan sehingga Allah kurniakan kepada Nabi ini kemenangan sebelum terbenamnya matahari. Fajama'u ma ghanimu, maka mereka telah mengumpulkan harta rampasan perang. Fa aqbalatin naru lita'kulah, maka zaman tersebut akan turun api daripada langit yang akan menyambar akan harta rampasan perang tersebut. Kejap lagi buat. Fa'abad an tat'amah, maka api tidak turun untuk memakan
akan apa harta rampasan perang tersebut. Faqala, maka Nabi tersebut pun bersabda, fikum ghulul, ada di antara kamu yang setelah mencuri harta rampasan perang. Falyubayani, maka hendaklah bermusafah denganku setiap ketua kabilah. Fabaya'uh, maka mereka telah bermusafah, telah berbaiat kepada Nabi. Maka telah melekat tangan seorang lelaki dengan tangan Nabi tersebut. Maka Nabi tersebut pun berkata, fikumul ghulul, ada di antara orang-orang kamu yang telah mencuri harta rampasan perang. Faltubayani, maka hendaklah berbai'ah kepadaku, bermusafah denganku semua ahli kabilah kamu. Fabayathu, maka mereka telah melakukannya. Berkata perawi, falasiqa biyadi rajulaini aw thalathah, maka telah melekat 2 ataupun 3 tangan orang lelaki daripada kabilah tersebut dengan tangan Nabi. Maka Nabi tersebut pun berkata, fikumul ghulul, pada kamu berdua dan bertiga adanya pencurian harta rampasan perang. Antum ghalaltum, kamu telah mencuri harta rampasan perang. Fa akhraju, maka mereka pun telah mengeluarkan daripada penyembunyian mereka sebanyak kepala lembu yang emas sebesar kepala lembu. Maksudnya banyak yang mereka curi. Maka telah diletakkan itu di kalangan harta rampasan yang lain. Wahuwa bisa'in, dan semua itu diletakkan di satu tempat yang tinggi. Fa'akbalatin nar, maka telah datanglah api daripada langit. Fa'akalathu, dan telah memakan semua harta rampasan perang tersebut, telah menyambar. Maka zaman dulu tak boleh ada harta rampasan perang. Kalau ada, maka akan dibakar oleh api daripada langit. Falam tahillal ghanaim, maka sabda Nabi, tidak pernah dihalalkan harta rampasan perang kepada seorang pun sebelum daripada kita. Zalika bi anna Allah ra'a du'fana, namun bila Allah melihat kelemahan kita, wa ajzana, dan betapa lemahnya kita, fatayyabaha lana, maka Allah telah menjadikan harta rampasan halal untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca hadis-hadis berkenaan tentang al-fal, tentang harta rampasan pada jam 12 tengah hari nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.